Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Khairil dan hari ini saya akan membincangkan tajuk graf gerakan silibus tingkatan 4K SSM. Okay. Tajuk ini adalah bersamaan dengan tajuk kecurunan dan luas di bawah graf bagi silibus KBSM tingkatan 5. Dan di dalam tajuk ini graf gerakan terdapat dua graf yang utama, iaitu graf jarak masa dan laju masa. Tetapi dalam video kali ini saya hanya akan membincangkan graf jarak masa. Jadi tanpa melengahkan masa, mari kita lihat nota yang saya sediakan di sini. Kenapa sesuatu graf itu dinamakan sebagai graf jarak masa? Ini kerana paksi menegak pada graf tersebut ialah paksi jarak. Dan unitnya yang selalu digunakan ialah kilometer, meter, sentimeter dan sebagainya. Manakala paksi mengufuknya pula ialah paksi masa dalam unit yang selalunya dalam minit, saat, jam dan sebagainya. Mari kita lihat contoh. Katakanlah pada paksi jarak itu ada nilai 0, nilai 20, nilai 50. Manakala pada paksi masa ada 15 minit, 30 minit, 40 minit dan 60 minit. Garisan biru ini bermula daripada titik 00 ke koordinat 1520. Okey, kita dapat lihat maksud garis biru ini ialah seolah-olah suatu objek bergerak daripada titik 0 ke jarak 20 km daripadanya dalam tempoh 15 minit. Okey, kecerunan positif ini membawa maksud sesuatu objek sedang bergerak dengan suatu laju tertentu. Dan saya guna perkataan objek di situ membawa maksud ianya boleh jadi kenderaan seperti kereta, motor, basikal ataupun berjalan kaki ataupun zarah. Okay. Kecerunan positif membawa maksud objek tersebut sedang bergerak dengan suatu laju tertentu. Garisan merah ini pula, kalau kita dapat lihat, ianya lebih tinggi kecerunannya ataupun lebih curam berbanding garisan biru. Itu bermaksud kecerunan yang lebih curam membawa maksud kelajuan objek tersebut sedang meningkat. Okay, kita dapat lihat pada garis biru tadi, objek tersebut bergerak sejauh 20 km, iaitu daripada 0 km ke 20 km dalam masa 15 minit. Kemudian, pada garisan merah, objek yang sama telah bergerak lebih jauh, iaitu daripada 20 hingga 50 km, iaitu 30 km, hanya dalam masa 15 minit juga. Jadi dekat sini kita dapat lihat peringkat awal, objek itu memerlukan 15 minit untuk bergerak sejauh 20 km, dan sekarang ia menambah lagi 15 minit tetapi mampu bergerak sejauh 30 km. Okay. Kemudian objek tersebut bergerak secara mendatar. Apa maksud garisan mendatar ini yang berwarna hijau? Garis mendatar membawa maksud objek itu sedang berhenti ataupun sedang berehat, ataupun dalam erti kata lain, tidak bergerak. Dan bahagian terakhir graf jarak masa ini berlaku apabila graf garisan kuning itu dengan kecerunan negatif. Kecerunan negatif membawa maksud objek tersebut sedang berpatah balik ke titik asalnya. Seolah-olah objek itu bermula daripada 0 ke jarak 20 km ke jarak 50, kemudian berehat di kedudukan 50 km dan kemudian patah balik ke titik 0, titik permulaannya. Itu sedikit sebanyak gambaran graf jarak masa. Jadi contoh yang pertama. Jadual menunjukkan jarak dan masa perjalanan Encik Johari balik ke kampungnya untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri. Soalan A, lukis graf jarak masa. Soalan ini minta kita gunakan jadual yang diberi di sebelah kiri ini untuk kita plot graf di dalam grid yang telah disediakan di sebelah kanan. So kalau kita dapat lihat, pada masa kosong, jaraknya juga kosong. Jadi di mana kedudukannya? Kedudukannya di titik 00.
Jadi kita plot dekat situ, kita dapat satu titik yang pertama. Pada jam yang pertama, jaraknya telah mencapai 60 km daripada titik awal tadi. Jadi kita baca 1 jam dan jaraknya 60. Di situlah titiknya. Dan kita jangan lupa kita plot untuk semua item lain dalam jadual yang diberikan. Apabila kita plot dengan semuanya betul, kita dah dapat 1 markah. Dan kita sambungkan setiap plot yang kita dapat dengan 1 garisan lurus menggunakan pembaris, kita dapat lagi markah yang kedua. 2 markah keseluruhannya. Soalan B1 berdasarkan jadual atau berdasarkan graf yang telah kita bina pada A. Pada B1, nyatakan tempoh masa dalam minit Encik Johari berhenti. Ingat perkataan berhenti membawa maksud kawasan yang mendatar dalam graf yang kita lukis tu. So, ini kawasan mendatar. Itulah kawasan di mana Encik Johari berhenti. Soalannya, berapa tempoh masa, berapa lamanya Encik Johari berhenti di situ? Kita dapat lihat Encik Johari berhenti dari masa jam kedua hingga jam ketiga. Okay, jam kedua hingga jam ketiga. Jadi tempoh masa berhenti ialah 3 tolak 2 jam. Iaitu nilainya 1 jam. Namun hati-hati, kamu belum mendapat sebarang markah kerana soalan ini meminta untuk kamu berikan tempoh masa dalam minit. Dan jawapan yang sedia ada sekarang ialah dalam jam. So, tukarkan 1 jam kepada minit. Iaitu dengan mendarab 60 minit dan kamu akan dapat 60 minit. So, 1 markah di situ. Soalan B2. Laju dalam kilometer per jam pada 2 jam 24 minit yang pertama. Hitung laju dalam kilometer per jam. Untuk graf jarak masa, amat penting untuk kamu ingat segitiga ni. Segitiga jarak laju masa. J terletak di atas, manakala kaki segitiga, 2 kaki segitiga ini ialah laju dan masa. Soalan ini meminta kita untuk mencari laju. Untuk mencari L, apa yang perlu kita tahu ialah jarak akan dibahagikan dengan masa. Pada 2 jam 24 minit yang pertama, Encik Johari berada pada kedudukan berehat tu. Iaitu sebelum 2 jam setengah. Itu keadaannya. Pada kedudukan ini, jarak Encik Johari sekarang ialah pada jarak 120 km. Belum tamat lagi. Dia baru pada kedudukan 120 km. Manakala masanya ialah 2 jam 24 minit. Tetapi soalan ini meminta laju dalam kilometer per jam. Bermaksud, 2 jam 24 minit perlu ditukar kepada jam sahaja. Okay, di sini saya ingin tunjukkan bagaimana kita ingin menukar jam dan minit menggunakan kalkulator kepada unit jam sahaja. Caranya kita tekan 2. Jam adalah simbol di sini. Bulat, koma ni. Itulah simbol jam. Okay, dia akan keluar simbol bulat di kalkulator kita. 24 minit kita tekan 2. Kita tekan 4. Dan simbol minit adalah sama dengan simbol jam tadi. So, tekan lagi sekali simbol bulat, koma tu. Dan tekan sama dengan. Dan akan terpapar di skrin kalkulator kita. 2 bulat, 24 bulat, kosong. Itu membawa maksud 2 jam, 24 minit, 0 saat. Dan untuk menukar kepada jam sahaja, kita tekan lagi sekali 0, tu. Dan kalkulator akan memberi jawapan 2.4 jam. So, 2 jam 24 minit bersamaan dengan 2.4 jam. Dan untuk mencari laju, jarak bahagi masa. So, 120 bahagi 2.4. Dan jawapan yang kita akan dapat ialah 50 km per jam. Dan kita akan dapat dua markah.
1 markah pada pembahagian 120 bahagi 2.4 dan 1 markah kepada jawapan 50. Soalan B3, soalan terakhir untuk contoh yang pertama ini. Purata laju keseluruhan perjalanan. Keseluruhan perjalanan membawa maksud sehingga tamat perjalanan. Dan sekali lagi, kita gunakan segitiga ini, jarak laju masa. Sehingga tamat perjalanan, jarak yang telah dihadapi ataupun dilalui oleh Encik Johari ialah sejauh 240 km. Manakala masa terakhirnya ialah pada 5 jam. Jadi untuk mencari laju ataupun purata laju sama dengan jarak bahagi masa iaitu 240 bahagi 5, 1 markah. Dan jawapan akhirnya 48, 1 markah. Contoh yang kedua. Okey, lebih mudah, graf telah diberi. Raja menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan sebuah kereta dari pukul 8 pagi hingga 10.30 pagi. Macam mana kita tahu ini graf jarak masa? Paksi menegaknya jarak, paksi melintangnya waktu, iaitu mewakili masa. Tempoh masa dalam kilometer kereta itu berhenti. Okey, sebelum tu saya mohon maaf, di sini sebenarnya ialah kilometer, bukannya meter. Berhenti ialah kawasan mendatar, iaitu kawasan mendatar daripada pukul 8.45 pagi hingga 9.45 pagi. Jadi berapakah masanya dalam bentuk minit, dalam unit minit? Ianya berhenti, iaitu daripada 8.45 pagi hingga 9.45. Jumlahnya ialah 1 jam. Hati-hati, akan ada pelajar yang menolak 9.45 tolak 8.45. Di sini kamu akan dapat 100. Dan akan ada pelajar menjawab 100 minit. Hati-hati ya. Sebenarnya ini dalam waktu 8.45 pagi hingga 9.45 pagi. Tempohnya ialah 1 jam. Dan dalam unit minit, 1 jam ialah 60 minit. Dapat 1 markah. Untuk mencari laju dalam 45 minit yang pertama. Ingat, untuk mencari laju, terus kita ingat segitiga jarak laju masa. Untuk mencari laju, perlulah jarak dibahagikan dengan masa. Dan dalam 45 minit yang pertama, iaitu daripada pukul 8 hingga 8.45 pagi, jarak yang dilalui oleh kereta itu ialah hanya 50 km. Kemudian, masanya ialah 45 minit. Hati-hati, unit yang diberi ialah kilometer per jam. Bermaksud, minit perlu ditukar kepada jam. 45 minit ditukarkan kepada jam, kamu boleh buat menggunakan kalkulator ataupun secara pengiraan biasa, iaitu 45 bahagi 60 minit, kamu akan dapat 0.75 jam. Dan untuk mengira laju, 50 bahagi 0.75, 1 markah, dan jawapannya ialah 6.66.666667. Itu jawapan yang diberikan oleh kalkulator. So, untuk memberikan jawapan, kamu hanya perlu bundar kepada 2 tempat titik perpuluhan. So, 66.67 km per jam sahaja. 2 markah. Dalam soalan C. Maaf, ini soalan C, bukan soalan B. Hitung laju bagi keseluruhan perjalanan. Keseluruhan perjalanan. Jadi nak menghitung purata laju ataupun laju, jarak bahagi masa. Berapakah jarak keseluruhan perjalanan? Ingat, bukan 50. Kerana dalam kes ini, kereta ini bergerak daripada pukul 8 pagi hingga 8.45 pergi. Sejauh 50 km. Kemudian kereta itu berhenti rehat di kedudukan 50 km. Dan kereta ini pulang ke rumah. Pulang ke titik asalnya. Juga melalui jarak sejauh 50 km. So, jarak yang dilaluinya sekarang bukan lagi 50. Jaraknya ialah 50 km pergi
dan 50 km berpatah balik. So, total jaraknya ialah 100 km. Dan masa keseluruhan perjalanan ialah daripada pukul 8 pagi hingga 10.30 pagi, iaitu 2 jam 30 minit. Tukarkan kepada jam sahaja, nilainya ialah 2.5 jam. Dan untuk mencari laju, sekali lagi 100 bahagi 2.5 dan jawapannya ialah 40 km per jam. 2 markah. Dan sekarang kita lihat contoh yang terakhir. Diberi graf jarak masa. Okey, macam mana tahu jarak? Sebab paksi menegaknya jarak, paksi melintangnya masa. Dan soalan pertamanya selalu soalan yang sering kali ditanya dalam SPM. Tempoh masa objek itu berhenti. Ingat, saya ulang buat sekian kalinya. Berhenti ketika garisan mendatar, iaitu pada saat ke-5 hingga saat ke-10. Jadi, tempoh masa berhentinya ialah 10 tolak 5, iaitu 5 saat. Tidak perlu tukar kepada unit yang lain. Sememangnya soalan ini memerlukan jawapan dalam unit saat. 1 markah. Soalan B. Hitung nilai D. Okey, D di sini, iaitu pada paksi jarak. Sekiranya laju objek itu dalam 5 saat pertama ialah 6 meter per saat. Sekali lagi menggunakan segitiga jarak laju masa. Untuk mencari D, iaitu jaraknya, kita telah diberitahu bahawa lajunya ialah 6. So, laju 6. Dan masanya ialah 5 saat. So, masanya 5 saat. Okay, berdasarkan segitiga ini, untuk mencari jarak, iaitu D sekarang, kita hanya perlulah mendarab laju dan masa. Jadi, jarak D sama dengan 6 darab 5. Dan jawapannya 30 meter. Dapat 2 markah. Dan soalan yang terakhir, hitung nilai T. Dan T ni sekarang ialah pada paksi masa. Sekiranya purata laju keseluruhan objek itu ialah 3.125 meter per saat. Okey. Sekali lagi kita akan guna segitiga jarak laju masa ini. Dan apa yang kita sedang cari ialah T, iaitu bagi unit masa. Kita dapat tahu jarak keseluruhan perjalanan ialah pada akhir graf, iaitu pada nilai 50. Manakala lajunya juga telah diberi, iaitu 3.125. Dan untuk mencari masa, 50 bahagi 3.125, nilainya ialah 16 saat. Dapat 2 markah. Sama ada kamu tulis unit S ataupun tidak, itu tidak memberi sebarang kesan. Dalam SPM, pemeriksa hanya melihat kepada nilai yang tepat. Okey. Dengan itu sekian. Tamatlah video saya untuk graf jarak masa. Ada 2 perkara penting, iaitu berhenti ataupun berehat pada graf yang mendatar. Untuk mengira laju, jarak dan masa, ingatlah segitiga jarak laju masa. Jarak di atas, laju dan masa di kakinya. Okey. Terus melayari video saya di channel Math by Sir K. InsyaAllah, saya akan menyusul dengan video-video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.